Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam kuliah Diploma Teknik Kimpalan DMB 4112, Prosedur Kimpalan dan Jaminan Kualiti ataupun Welding Procedure and Quality Assurance, Google Classroom 5 minggu yang ke-7. Jadi minggu ini kita akan membincangkan lanjutan daripada proses-proses pengeluaran Baik, kita akan bincangkan seterusnya ialah pengeluaran dan pemberian perkhidmatan. Apa dia pengeluaran dan pemberian perkhidmatan? Okey, ini adalah gambar rajah bagaimana produk-produk yang dihasilkan Baik, bagi pengeluaran dan pemberian perkhidmatan ni, organisasi kualiti logi ataupun sesebuah industri perlu memastikan proses menilai dan merekod keputusan sebelum produk dikeluarkan dan mengikut piawaian. Baik, seperti yang kita tahu, kualiti amat dititikberatkan dalam pengeluaran produk. Jadi bagi satu organisasi ataupun pengeluar produk, dia mestilah memastikan kualiti produk itu mengikut piawaian dan semua data-data dan proses yang berlaku perlu direkod dan keputusan ini disimpan sebagai satu rujukan. Baik, bagaimana kawalan pengeluaran dan pemberian perkhidmatan ini? Okey, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk mengawal kualiti, di sini dicatatkan beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan untuk mengawal kualiti sepanjang proses. Pertama sekali, dokumen maklumat menerangkan ciri-ciri produk atau perkhidmatan. Baik, perlu ada dokumen atau maklumat yang menerangkan ciri-ciri produk atau perkhidmatan sebagai rujukan bagi memudahkan kualiti dapat dikawal. Keduanya, mempunyai dokumen arahan kerja dan proses pengeluaran. Okey. Jadi dalam proses mengawal kualiti ini, kita perlu ada satu dokumen ataupun pematuhan arahan kerja untuk memudahkan proses pengeluaran. Jadi dokumen arahan kerja ni merupakan satu proses di mana satu produk dikawal kualiti di bahagian tertentu. Jadi ini amat penting sebagai contoh begini. Okey, contohnya kita nak mengimpal pipe 6 inci pada kedudukan 6 kedudukan 6. Jadi dia perlu ada dokumen arahan di mana kita nak buat pemeriksaan. Contoh kita buat pemeriksaan visual contohnya. Jadi dalam pemeriksaan visual tu kita perlu kena pasti kecacatan. Itu arahan kerjalah. Jadi dokumen ni perlu ada. Kemudian yang seterusnya, penggunaan peralatan yang betul dan sesuai. Baik, dalam mengawal kualiti ni kita memerlukan beberapa peralatan untuk mengawal kualiti. Jadi kita gunakan alat yang betul, alat yang betul. Contohnya kalau kita nak mengukur jarak jarak yang panjang, kita takkan menggunakan pembaris sebab pembaris kita tahu kualiti adalah lebih pendek. Jadi kita akan gunakan pita pengukur. Jadi penggunaan peralatan ni penting untuk membuat pengukuran. Sebab sebaiknya dia juga untuk memastikan kejituan. Seterusnya, pemantauan, pengukuran, penilaian dan dokumentasi. Okey. Semua proses pemantauan, semua proses pengukuran dan semua proses penilaian ini perlu didokumentasikan. Dilaporkan maksudnya, dan laporan ini perlu kita simpan sebagai rekod. Ini untuk memudahkan proses yang mana kita boleh kawal pengeluaran dan perkhidmatan yang kita beri. Baik. Seterusnya, pelaksanaan pemantauan dan pengukuran ini perlu ada penguatkuasaan. Baik, jika sekiranya kita jumpa sewaktu kita buat pemantauan kualiti tadi, sewaktu kita buat pengukuran tadi, kita jumpa berlaku kecacatan. Jadi kita perlu pastikan kecacatan itu tidak berlaku lagi. Dan kalau berdasarkan piawaian, bagaimana kita boleh buat penambahbaikan pada produk tadi. Jadi pelaksanaan pemantauan ni, dalam area ni kita perlu ada penguatkuasaan. Tanpa penguatkuasaan, produk yang dihasilkan tidak akan memenuhi piawaian. Dan akhirnya, perkhidmatan pembungkusan. Okey, setelah siap produk tadi, kita akan buat proses pembungkusan. Lepas proses pembungkusan, kita akan buat pengantaran. Dan akhirnya kita akan beri khidmat selepas jualan. Khidmat selepas jualan ni contohnya beginilah. Bila kita sampai kepada pelanggan kita, kita perlu beri sedikit penerangan penggunaan
penjagaannya supaya proses seterusnya boleh dilaksanakan sendiri oleh pengguna tadi ataupun pelanggan, ya. Kadang-kadang kita beri khidmat, contohnya setelah sebulan kita datang buat servis, itu yang dinamakan khidmat selepas jualan. Baik, seterusnya segala proses yang telah kita lalui tadi perlu pengesahan. Jadi pengesahan proses pengeluaran perkhidmatan. Okey, proses pengesahan ni maknanya pematuhan, ya. Jadi proses pengesahan produk atau perkhidmatan perlu dilaksanakan. Okey, ada beberapa perkara lah yang perlu kita beri perhatian, ya. Yang pertama sekali, kriterianya adalah tetap dan semakan kelulusan adalah proses, ya. Seterusnya, kelulusan pelatihan dan kelayakan personal. Kita kena pastikanlah pelatihan itu dan pelatihan yang kita gunakan tu ada mendapat kelulusan, dibenarkan dan kita mempunyai kelayakan personal, maknanya orang yang bertauliah. Okey, saya ambil contoh sebagai contohnya pemanfaat udara. Pemanfaat udara yang ada di bengkel kita ni, kita perlu dapat kelulusan peralatan daripada Department of Safety Health, ya, ataupun DOSH, ya. Jabatan Kilang ni dia akan memberi kelulusan penggunaan peralatan ni, sebab peralatan ni agak berbahaya dan di bawah kawalan pihak DOSH. Dan penggunanya perlu mempunyai kelayakan, penggunanya perlu mempunyai kelayakan personal kelayakan lah. Sebagai contoh, dia mempunyai kebenaran, kebenaran, dia mempunyai kelayakan secara profesional. Seterusnya, penggunaan kaedah dan prosedur itu. Okey, bagi mendapat pengesahan dan proses pengeluaran ni, kita kena pastikanlah kita gunakan kaedah yang betul dan kita berpandukan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Seterusnya, keperluan untuk rekod dan dokumen. Apabila kita buat pengesahan dan proses pengeluaran perkhidmatan tadi, kita kena mempunyai rekod dan dokumen ini perlu disimpan. Perlu disimpan. Contohnya kita nak dapatkan ISO 9002. Jadi ini ada beberapa proses yang proses pengesahan yang kita perlu dapat, selain daripada tugasan-tugasan kita sebelum berlaku proses pengesahan daripada pihak yang bertanggungjawab tadi. Dan akhirnya dia akan sentiasa memastikan pengesahan semula. Jadi untuk mendapatkan memastikan kualitinya adalah berterusan, setelah 4 proses ni kita lalui, perlu ada pengesahan semula. Pengesahan semula ni checking, recheck. Recheck maknanya dalam masa tempoh tentu dia akan dapat datang untuk buat pengesahan semula. Okey, apabila kita telah disahkan tadi, kita perlu ada pengesahan semula. Pengesahan semula ni mungkin akan berlaku dalam satu jarak masa lah, tempoh yang tertentu. Baik, pengenalpastian dan kebolehkesanan, ya. Organisasi perlu mengenal pasti produk dan perkhidmatan memenuhi kehendak pelanggan dan mematuhi piawaian. Jadi sebagai pengurus organisasi, kita perlu pastikanlah produk atau perkhidmatan yang dihasilkan itu adalah memenuhi kehendak pelanggan dan piawaian. Okey, kaedah apa yang kita gunakan? Okey, kita boleh guna pelbagai kaedah. Di sini saya nyatakan beberapa kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita kenal pasti dan kita kesan produk dan perkhidmatan kita tadi. Okey, kita boleh dapatkan satu, maklum balas daripada pelanggan. Yang keduanya, kita boleh buat soal sidik pengguna. Kita buat sedikit soalan, kita buat soal sidik kepada pengguna-pengguna yang telah menggunakan produk kita tadi. Kita boleh juga buat kajian pengesahan dan pengeluaran. Melalui proses pengeluaran, kita buat sedikit kajian tentang pengeluaran yang kita hasilkan. Kemudian kita boleh juga buat perbandingan dengan produk lain. Kita boleh buat perbandingan produk lain. Kita lihat apa produk kita, apa kelebihan produk kita, apa kekurangan produk kita. Dan kita juga boleh mendapatkan pendapat dari pakar lain. Pendapat pakar lain. Okey. Kalau kita lihat gambar rajah ini adalah satu proses bagaimana pengeluaran dihasilkan. Kita lihat pengawasan, input, proses, output. Produk dihasilkan. Okey. Kita nak dapat maklum balas mengenai ini, kita nak cari pertama kekuatan dia, kedua kelemahan dia dan pengajaran. Apa yang perlu kita perbaiki. Dan apa tindakan seterusnya? Kita buat reka bentuk semula. Pertama sekali, sistem pengeluaran supaya lebih efisien. Kedua, cara menyampaikan perkhidmatan lebih baik. Ketiga, produk atau perkhidmatan baru. Ini adalah satu proses bagaimana kita boleh buat pengenalpastian ataupun kebolehkesanan. Baik, kita akan bincang tentang milikan pelanggan. Apa dia nama milikan pelanggan? Milikan pelanggan ni adalah kita menghasilkan produk yang dipunyai oleh pelanggan. So sebagai pengeluar produk, kita kena pastikan
produk pelanggan ini kita jaga sebaik mungkin. Semua produk adalah milik pelanggan. Sebagai pengeluar, kita wajib memastikan beberapa perkara dipatuhi. Pertama sekali, kita jaga produk pelanggan. Sudah semestinya kita jaga, sebab kita yang menghasilkan produk pelanggan ni, dan kita memastikan produk ini sampai kepada pelanggan dalam keadaan baik. Okey, kita memastikan kualiti produk pelanggan. Kita perlu pastikan produk ataupun kualiti produk kita ni adalah memenuhi pelanggan kita. Ketiga, kita jaga kerahsiaan produk pelanggan. Sudah saya ambil contoh begini. Kalau kita melawat ke Sapura, kita akan lihat ada benda perkara-perkara yang begitu rahsia. Jadi pihak Sapura ni dia perlu menjaga kerahsiaan produk yang dihasilkan. Contohnya dihasilkan untuk Shell. Jadi kemungkinan dia tidak akan mendedahkan segala bentuk proses kerja dan hasil Shell. Itu adalah kita katakan integriti tadi. Kemudian kita laporkan hasil produk kepada pelanggan. Jadi dalam proses kita menghasilkan produk khusus daripada pelanggan tentu, kita perlu laporkan, kita perlu dokumenkan, kita perlu kawal supaya pelanggan tahu sejauh mana perkembangan projek dia. Kelima, kita memastikan pelanggan memperoleh produk dalam keadaan baik dan sempurna. Ini akhirlah. Jika pelanggan yang kita temui, kita kena pastikanlah produk itu dalam keadaan baik supaya untuk masa depan kita akan perolehi pelanggan yang sama berdasarkan hasil yang telah kita sudahkan dengan baik dan sempurna. Baik, sebagai seorang pengeluar produk, kita kena buat pemeliharaan produk. Kita kena jaga produk ni. Bagaimana kita nak jaga produk ni? Produk yang kita hasil ni, bagi menjamin produk perkhidmatan akan sampai ke pelanggan, ada banyak perkara yang kita perlu pastikan lah. Pertama, kita perlu kekalkan kualiti produk. Kalau kita lihat kita hasilkan sebuah basikal, bagaimana kualiti produk tu, pembungkusan dia. Kemudian kita kena pastikan pelanggan dari masa ke semasa. Yang ini kita boleh buat sedikit R&D, research, bagaimana kehendak pelanggan tu, untuk sama ada dia berpuas hati ataupun dia boleh bagi sedikit input lah untuk kita memperbaiki produk kita masa depan. Kemudian dalam mengendalikan produk ni, kita perlu sempurna lah. Kita pastikan produk yang kita hantar tu sempurna, baik, dan untuk keselesaan pelanggan dan kepuasan hati pelanggan. Okey, dalam proses membungkus dan menyimpan produk di tempat selamat, kita pastikanlah produk yang kita hantar, produk yang kita bungkus, yang kita simpan tu selamat. Kemudian kita memberi perlindungan lah kepada produk yang disimpan. Sebagai contohnya, kalau kita simpan di tempat di gudang, kita kena pastikanlah produk pelanggan ni berada dalam keadaan baik sebelum sampai kepada pelanggan. Jadi ini beberapa perkara yang kita perlu pastikan sebelum sampai kepada pelanggan. Kita anggap itu adalah produk kita dan kita buat pemeliharaan. Baik, saya rasa itu saja kuliah kita untuk minggu ni. Kita akan berjumpa lagi pada kuliah yang seterusnya. Kita akan bincang berkaitan dengan kawalan kualiti lebih lanjut lah. Jadi saya rasa saya ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam kuliah yang seterusnya. Sekian, terima kasih.